أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah, qudrah, iradah Allah taala kita dapat mari ke rumah Allah, mari semaya secara berjemaah, mari menuntut ilmu, dan mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita buat, baca Yasin 3 kali pada malam untuk supaya apa? Supaya kita dipanjangkan umur antaranya, supaya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam taat, dalam ibadat, dalam amal. Sesungguhnya amalan itu yang kita duk minta sangat-sangat supaya yang bila mana kita buat Allah Ta'ala terima ibadat yang kita buat itu. Jadi mudah-mudahan kita sambung pengajian kitab kita ini. Berkata Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani di dalam kitab dia Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub di muka surat 46, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-babu tasi'u fi fadilati salatil jama'ati. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-9 pada menyatakan fadilat semaya berjemaah. Semaya berjemaah ini adalah merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat dituntut, terutamanya bagi orang jantan, bagi orang lelaki. Sangat-sangat dituntut bagi mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, berpesan akan daku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya Nabi bagiku, bagi Abi Hurairah. Nabi pesan kepada Abi Hurairah, wahai Aba Hurairah, sembahyang olehmu berjamaah, dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjamaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjemaah. Hadis ni daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, ni pesanan Nabi kepada Abi Hurairah, khusus pada Abi Hurairah, dan pesanan ini juga untuk kita juga. Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma begitulah sahabat tuan-tuan,
Nah, kadang-kadang sahabat ni dia dengar secara jamaah. Kadang-kadang sahabat ni dia dengar khusus, special. Direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam face to face. Nah, ada kadang-kadang secara umum. Kadang-kadang secara so sama sok. Nah, pernah satu ketika Abu Hurairah ni dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ni ceritalah, ausani habibi Rasulillah. Kekasihku Rasulullah ni ausani, dia pesan pada aku. Dia pesan kepada dia, faqala li, maka dia kata kat aku. Jadi hadis ni dia riwayat ke Abu Hurairah seorang. Maknanya Abu Hurairah ni jumpa dengan Nabi. Faqala li, maka dia kata kat aku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, salli salata ma'al jama'ati, mu kena semaya jemaah, kena semaya. Salli sini makna kata lapah, orang panggil suruh. Salli salata ma'al jama'ati, kena semaya jemaah, walau kunta jalisan, walaupun mu duduk dalam keadaan duduk ngesok sekalipun, kena mari juga semaya jemaah. Dia kena mari juga. Sakit perut sikit pun kena mari juga semaya jemaah. Sebab tu Nabi kata walau kunta jalisan, walaupun mu duduk ngesok sekalipun kena mari. Kerana apa kena mari tu? Nabi pun sambung lagi, fa innallaha ta'ala yu'tika, kalau mu mari semaya jemaah, mu tidak mari sia-sia. Apa makna? Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu, yu'tika bikulli salatin ma'al jama'ah, iaitu setiap semaya jemaah mu duk semaya tadi, thawab, ada pahala. Berapa? 25 salatan fi ghairil jamaah, 25 darjah berbanding dengan semaya tidak jemaah. Ni hadis yang disebut Nabi pesan kepada Abu Hurairah bahawa betul bila mari kita semaya jemaah sini, kita akan dapat berapa dia? Akan dapat 25 darjah. Itu hadis yang pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajah, wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil mufradi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan semaya berjemaah atas sembahyang laki-laki seorang diri itu 25 darajat. Ni seorang diri dapat secara berjemaah dapat 25. Dan kelebihan sembahyang sunat pada rumah atas memperbuat akan dia pada masjid seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang orang munfarid. Dia nak royak gapo sini ni? Dia nak royak sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita semaya sunat lebih afdal semaya di rumah berbanding di masjid. Semaya sunat lebih afdal semaya di rumah berbanding di masjid. Hadis tu hadis yang panjang. Nabi kata ala buyutikum, kerana balarah daripada hadis tersebut, kalau tuan-tuan pergi Madinah, rumah Nabi dengan masjid Nabi jauh mana? Tengok gitu ya dah. tak jauh, dekat ya. Jadi hadis ini digunakan untuk orang yang duduk dekat dengan masjid. Kalau rumah dia tepi tu ya, semaya sunat tu lebih afdal semaya di rumah banding di masjid.
Kalau rumah dia jauh, sembahyang sunat itu lebih afdal sembahyang di masjid pula. Ni bagi orang yang gapo ni, kerana Nabi SAW dia sembahyang sunat di rumah. Sebelum pergi masjid dia sembahyang sunat di rumah dulu. Sebab apa? Sebab di antara masjid di rumah Nabi dengan masjid Nabi dekat je. Dekat sangat je. Seperti mana ketika mana peristiwa Nabi SAW kewafatan Nabi ni. Nabi ke tak segar, tak sihat. Nabi gagah pergi juga. Gimana pergi masjid? Walaupun ketika itu sahabat Nabi yang menjadi imam akhir wafat Nabi SAW. Jadi dalam tafsiran tersebut rumah Nabi dengan masjid Nabi dekat tu je. Dekat tu sahaja. Di antara kalau di Masjid Nabawi itu kalau tuan-tuan tengok di antara mimbar ke tempat kubah dia tu. Kubah imam tu. Tu lah jarak dia rumah Nabi dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dia nak ayat sini bahawa afdal sembahyang sunat di rumah berbanding di masjid sekiranya rumah dia tu dekat dengan masjid. Kalau rumah dia jauh dengan masjid, maka sunat sembahyang di masjid pula. Afdal sembahyang di masjid. Berbanding begitu juga dengan sembahyang berjemaah. Afdal sembahyang jemaah itu di masjid kok mana sekalipun. Rumah dekat ke, rumah jauh ke, rumah dekat lagi-lagilah. Afdal sembahyang di masjid secara berjemaah. Sebab itulah Al-Hafiz Ibnu Hajar dia menyimpulkan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kadang-kadang Nabi sebut 25 darajat. Kadang-kadang Nabi sebut 27 darajat. Kadang-kadang 25 darajat. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar dia kata yang menyimpulkan bahawa 25 darjat itu kita akan dapat bila mana kita pergi sembahyang jemaah dengan imam yang baca jahar. Yang baca derah. Jahar ni baca derah, ngorek isya subuh. Kalau tuan-tuan pergi 3 waktu ni dapat 27 darjat. Kalau tuan-tuan pergi imam baca sir, baca slow. Jadi zuhur asar. Maka tuan-tuan akan dapat 25 ganjaran, 25 darjat. Namun menjadi isu di situ ada menjadi isu berkenaan dengan orang Tino. Lagu mana pula orang Tino? Orang Tino afdal sembahyang di mana? Mengikut pada asalnya orang Tino ni afdal sembahyang di rumah. Pahala dia lebih banyak di rumah. Dia orang Tino. Pahala dia tu lebih banyak daripada dia sembahyang di masjid. Ini sebagaimana hadis sahih yang disebut oleh Imam Ahmad. Pun begitu dia ulama yang terkedepan, ulama zaman ni lah, sebagaimana kata Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia, orang Tino ni afdal sembahyang di rumah sekiranya kalau dia pergi masjid semata-mata pergi sembahyang saja. Afdal sembahyang di rumah. Tetapi begitu orang Tino ni afdal sembahyang di masjid sekiranya di masjid itu ada benda lain. Contohnya dia kuliah maghrib, dia afdal di masjid pula. Kalau tak ada gapo-gapo afdal di rumah. Tu bagi orang Tino, bagi wanita. Kerana apa? Kerana tak ada mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, hadis khusus larang orang Tino ni pergi sembahyang di masjid. Betullah banyaklah perkara-perkara yang dibahaskan ada berkenaan dengan sembahyang orang Tino ni. Pertama sebab fitnah je sebenarnya, jadi perbahasan ulama. Jadi fitnah orang Tino ni pada agama. Apa pada agama, ayat pada agama hak fitnah dunia tu betul dah. Dah monggo duk
dok gedik, dah dok joget, suara halu dalam TikTok gapo tu betul dah. Ni fitnah pada agama, gi semaya dah. Dah, tapi jadi fitnah juga. Sebab apa orang Tino ni jadi fitnahnya bagi orang yang lagu mana muka comel doa, comel telajuk. Tu jadi wajib dah, jadi kena semaya di rumah pula. Apa? Ke dia nak agak pergi masjid, orang jatuh duk tengok, orang jatuh duk kelih, nak tambah-tambah boleh puasa pula. Dak tanya tarawih. Ramai orang Tino comel. Duk tengok. Jadi kau muka lain pula, tidak jadi kau nak buat ibadat. Fitnah lah tu. Fitnah pada agama. Patut lagi orang Tino ni menjadi perbahasan ulama juga. Mu duk gi beli sayur, duk beli gapo, boleh pula. Gi jayang boleh pula. Tiba-tiba mu nak guna pakai bahawa orang Tino ni afdal semaya di rumah. Tak boleh lah lagu tu. Rata dah muka mu gi mana-mana. Tiba-tiba mu kata lagu mana? Kata semaya di rumah afdal, padahal malah gi sejik. Nak juga lagu ni. Ki malah gi sejik, bukan kata nak guna afdal sangat tu dak. Jadi nak ayat sini nya bahawa kemuliaan yang Allah Taala beri kepada orang Tino ni, orang jatuh pergi masjid pahala pergi. Orang Tino pun akan dapat pergi tu juga walaupun dia semaya di rumah. Nak ayat gitu siapa tahap. Tu kelebihan bagi orang perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjemaah itu melebihi ia akan sembahyang orang munfarid, orang seorang diri, dengan 27 darajat. Hak atas sekali ni royak 20, hak tengah takdir royak 25, hak akhir sekali ni royak 27. Betul belakalah tu. Ni warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ketika bila tuan-tuan? Ketika 11 bulan. Buat apa hamba royak lagu tu? Kerana kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lepas ni. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, sebab tu kita kena doa sama pada Allah Taala yang dianjurkan. Kena sebut sama lepas pada semaya kau bila ikutlah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Baik. Tadi kita duk bahas hadis berkenaan dengan kelebihan kita mari semaya jemaah, dapat 25, dapat 27. Baik. Tetapi dalam bulan Ramadan tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, naumun sa'imun ibadatuhu wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Ni hadis khusus pada bulan puasa yang kita akan kecapi, yang kita akan mudah-mudahan minta dengan Allah Taala supaya Allah Taala panjangkan umur kita biar sapah. Kerana apa? Kerana dalam bulan puasa 1 bulan, tak ada hamba ayat 11 bulan. Jadi sebulan ni khusus pada bulan puasa. Nabi kata wa ibadatuhu mudha'afun. Ibadat orang yang berpuasa dapat pahala berlipat kali ganda. 1 sunat dapat pahala wajib. Sebab tu lah tak seduk balah tuan-tuan 8.20 gi 20. Gitu lalu senang. Hadap balah tu 2 rakaat tak semaya. Hadap balah tu tengok 4 rakaat jadi ianya. Hadap nakir kedai kopi kan. Nabi ke semaya 40 apa gak kita pok kita ni 28 tak sah. Dia dak maya pun. Dia 2 rakaat tu kat cunggi. Bab apa? Tak duduk semaya tu kat ngumpat tu imam. Allah tu imam malam ni panjang baca. Aku ingat kau boleh pergi, boleh gagah pergi. Engkau 8 rakaat.
Apa dia 2 rakaat ya? Cuma. Hak mana hodok naki tadi? Ada. Hodok katak meja tadi. Cuh meja-meja. Ada kedai kat na. Dak, apa? Kita royak Nabi maya 40 bapa pokok kita duk maya 8 begini-begini. Ni. Jadi kalau Pambo duk gi Yaman mulut 100. Dah, tak ada nak balas 8 20. 100 rakaat semalam ni. Bayar ke tu. Berapa kali khotel tak tahu. Tak email saja tu berapa kali khotel. Dalam semaya saja. Dah, hak luar semaya tak tahu. 100 rakaat. Subhanallah. Ia nak menghidupkan bulan Ramadan. Pendek kata agak rapat subuh, rapat sahur. Dah. Tu orang panggil hidup Ramadan sungguh kan. Lepas pada subuh ke, ya senyap ya tidur. Maknanya dia menghidupkan Ramadan sungguh. Kita duk balas 80 pun tak buat. Tu masalah. Tapi nak ayat sini bahawa tuan-tuan, bahawa pada bulan Ramadan Allah Taala kata as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa tu hak aku akan bagi sebagaimana aku nak uwi, banyak mana pun aku tak kira. Sebab itulah Nabi kata wa ibadatuhu mudha'afun. Ibadat orang yang berpuasa dapat pahala berlipat kali ganda. Sembahyang zuhur 4 rakaat jah tapi dikira ganda 70 kali ganda. Cuba tu bayar. Mana? 4 rakaat diganda 70 kali ganda. Ambil mana 70 ni? Satu sembahyang sunat pahala wajib. Satu sembahyang wajib hak fardu ni, hak kita duduk sembahyang 5 waktu ni. Dah. Pahala dia Allah Taala gandakan sehingga berapa? Sehingga 70 kali ganda. Ini hadis yang sahih. Nah, yang disebut oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada kita, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kama adda faridatan fi ma siwahu. Buat pahala, buat benda sunat dapat pahala wajib. So, wa man adda faridatan fihi, siapa-siapa yang buat fardu sekali, satu fardu, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu, maka dia akan dapat berapa? 70 faridatan. Allah Taala gandakan 70 kali ganda. Semaya zuhur 4 rakaat jah. Semaya zuhur. Tetapi Allah Taala gandakan 70 kali ganda. Berarti berapa? Berarti kita dah semaya 280 rakaat. Satu zuhur baru. Ni untuk apa ni? Untuk orang yang semaya Jumaat. Kena semaya Jumaat. 70 kali ganda Allah Taala lipat. Seolah-olah kita duk semaya cuma tu 280 rakaat. Kalau kita buat sungguh 8 rakaat tak boleh kita tarawih. Ni 280 rakaat satu fardu. Maka nikmat bulan puasa ni adalah satu nikmat kepada kita. Sebab tu kita kena kejar benda-benda lagu ni. Istimewa pula sembahyang di Makkah tu, di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Ni kelebihan besar ni orang yang pergi semaya Jumaat. Orang yang pergi semaya di Mekah. Riwayah daripada Hasan Basri rahimahullahu taala katanya, satu sembahyang di Mekah digandakan dengan 100,000 semaya pada yang lain. Subhanallah. 100,000 dapat satu semaya. Pahala tu tadi. Seolah-olah 100,000 kali kita buat semaya zuhur. Dia untung orang duduk Mekah. Buat umrah dan sebagainya. Sebab tu kita ada pitih sikit pergi. Bukan setakat semaya saja tuan-tuan. Imam Basri sebut. Dia kata apa lagi? Dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Subhanallah. Sehari puasa Mekah. Tu ramai orang minta dengan ejen mana-mana, biarlah bayar mahal sikit 11,000 12,000 pun. Kita tanya bila? Ramai di kalangan kita ada orang-orang tua kita. Kita tanya bila? Kita tanya puasa.
Pergi umrah tanya puasa. Ni satu puasa ibarat 100,000 hari buat puasa. Allahu Rabbi. Nak cari mana? Dan bersedekah 1 dirham. Contohnya serial lah. Di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Ibarat kalau kita sedekah serial, ibarat kita sedekah sebanyak 100,000 riyal. Di Mekah ni. Demikianlah tiap-tiap kebajikan lain lah. Kalau kita buat tolong orang ke berapa gini-gini, digandakan dengan 100,000. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1,000. 1,000 kalau bahasa kitab 1 juta. Nah, bahasa kitab ayat 1,000. Dia makna kata 1 juta. Digandakan dengan 1,000 juta kebajikan pada yang lain. Subhanallah. Ini di Mekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih afdal segala sembahyang pada Allah Ta'ala itu sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Dalam banyak-banyak afdal sembahyang berjemaah. Hak mana paling afdal sekali? Iaitu subuh. Dah subuh dah. Hari Jumaat pula. Lah ni orang ada buat program subuh macam Jumaat. Tak salah ke dia. Cuma nak oyak masyarakat kita akhir zaman ni kena buat lagu tu baru boleh mari masjid. Penak dah orang kita lon ni. Patutnya kita lah diri kita sendiri lagi. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dia buat program lagu tu dapat hidayah hak mana pergi. Mungkin lepas pada dia tak pergi pun masjid tu. Dia pergi masjid lain. Mudah-mudahan dengan anjur program sebegitu. Jadi orang tu jadi berasa nak pergi. Ni tidak pergi khano kau nak selfie. Jadi habis niat hak sebenar hak kita duk buat anjur tu supaya kita lekat buat. Patut Masjid Solehin ini bukan buat subuh macam Jumaat. Pahni ni buat subuh pada hari raya seperti semaya raya. Biar lagu tu. Ni subuh tak ada sekabut. Semaya raya pak ramai. Pelik ada orang gitu. Tu maknanya kita kena start. Kita kena buat baru orang lain ikut. Hak subuh macam Jumaat tu ke artis hak start jadi ikut lalu muka artis kan influencer. Tapi comel sebenarnya. Banyak pahala boleh ke dia tu. Dia sebab ke idea dia gini-gini orang pakak buat dapat juga tu. Pahala pada tu. Tapi nak biar orang panggil baru pas ni. Biar subuh pada hari raya tu seperti semaya raya. Ni semaya raya tu gak bawa anak bini, anak kecil hak kecil, hak berok habis bawa. Tanya subuh tak ada sekor habuk. Sebab sekala 2 kereta lagi. Biar kita program ke lagu tu. Mana tahu jadi Masjid Solehin kita terabuat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itu dapat sahih belaka tu yang kita buat. Jadi bila mana kita buat kalau kira daripada sudut semaya jemaah hak paling afdal sekalinya banyak-banyak iaitu semaya subuh pada hari Jumaat. Maka yang terlebih muakkad yang digalakkanlah muakkad ni yang ditekankan. Kalau kita tak ada jemaah pada waktu lain, waktu ni biar kita boleh pergi. Itu maksud muakkad. Maka yang terlebih muakkad. Sebab apa Nabi kata subuh pada hari Jumaat lebih afdal? Sebab apa? Beza dengan hari lain tak, subuh lain. Kerana imam baca 2 surah. Imam ambil mana tu? Baca 2 surah tu. Ambil daripada hadis Nabi. Selepas daripada imam selesai baca ayat ke-15 ada. Imam selesai baca, imam pun turun sujud. Lepas tu bangun sambung baca surah Sajadah.
Perbuatan terimai tadi tu baca sajadah rakaat pertama, surah insan rakaat kedua tu perbuatan daripada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi kata an Abi Hurairah radhiyallahu wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi subhi yaumal jumu'ati. Imam bila mana dia baca pada subuh hari Jumaat. Baca ke apa? Bi alif lam mim tanzilun fi raka'atil ula, kata Nabi. Ada rakaat pertama imam akan baca alif lam mim tanzilun. Ni rakaat pertama. Wa fi tsaniyah, kata Nabi, rakaat kedua hal ata 'alal insani nihinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ni hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab itulah ia menjadi sangat-sangat afdal. Ada dalam banyak-banyak semaya yang afdal. Iaitu semaya subuh pada hari Jumaat. Bukan setakat tu saja, bahkan ada sujud. Sujud gapo orang panggil? Sujud sejadah. Tak reti duk senyap ada kalau tak reti baca, ada juga baca dia tak tahu. Tahiyat tak tahu. Mungkin orang baca belaka ya baca retek. Baca teh pun ada. Jadi baca sujud sejadah. Baca tiap-tiap Jumaat kalau kita duk jumpa sama, kena ngapalah sikit. Baca sujud sejadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca. Comel makna dia, sajada wajhiya lilladzi, aku sujud wajah aku ni. Ni wajah kita duk sujud kan. Aku sujud wajah aku ni lilladzi, kepada siapa? Khalaqahu, yang dia menciptakan aku. Aku sujud wajah aku ni kepada yang menciptakan aku, Tuhan. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang membentuk rupa aku ni, duk cipta muka aku ni. Sam'ahu, yang duk cipta pendengaran aku ni. Wa basarahu, yang duk cipta mata lendai aku ni. Bihaulihi, dengan kekuatannya. Wa quwwatihi, dan kudratnya Allah Ta'ala. Dengan kudrat Allah Ta'ala yang mencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah Ta'ala yang sebaik-baik mencipta. Siapa yang sebaik-baik mencipta? Allah Ta'ala. Jadi baca. Jangan duduk senyap je, baca. Yang terlebih muakkad berjemaah, yang digalakkan, yang ditekan sangat berjemaah ni, lain daripada Jumaat subuh, Jumaat kemudian subuh. Dia Jumaat hari lain. Mula-mula hak tinggi sekali Jumaat subuh. Yang kedua tinggi Jumaat pada hari yang lain. Kemudian subuh. Jumaat. Kemudian subuh yang lain daripada Jumaat. Kemudian Isyak, subuh hari lain, hak tinggi pada tu lagi, iaitu Isyak. Kemudian Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Maghrib hak bawah kali. Tu orang panggil turutan-turutan muakkad yang perlu kita tekankan untuk kita pergi. Maknanya pahala ni rahsia sir daripada Allah Ta'ala besar kalau kita pergi pada jemaah pada hari tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nari wa bari'un minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh berjemaah kemudian duduk menyebut akan Allah Ta'ala hingga naik matahari, adalah baginya dinding daripada api neraka dan lepas ia daripada neraka. Ni ramai orang tak buat ni. Ni Nabi kata kalau ni. Siapa-siapa yang sembahyang subuh jemaah kemudian dia duduk tak segilai lagi
Duduk dulu. Tak usah pergi mana-mana. Dah. Duduk buat apa tu? Duduk berzikir, duduk gapo, menyebut akan Allah, zikir. Siapa bila? Siapa matahari naik, siapa cerah. Lepas kita membayar subuh, duduk. Sama ada zikir di situ dengan makna kata ada kuliah ke? Zikir, ada kuliah dan sebagainya. Siapa cerah? Perbuatan ini menjadi apa? Menjadi dinding daripada api neraka. Sebab itulah Nabi ni menjadi amalan dia setiap kehidupan dia setiap hari ni. Nabi tak rajin. Lepas daripada dia sembahyang subuh, Nabi meninggalkan tempat duduk dia. Dia duduk cokor situ, tak pergi mana-mana. Siapalah cerah. Sebagaimana yang disebut oleh At-Tirmizi dalam tafsir dalam hadis Tirmizi, Nabi katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, apabila Nabi sembahyang subuh, ni memang setiap hari rutin harian, Nabi tak ajin miss. Dia akan buat lagu ni. Lepas pada dia sembahyang subuh, qa'ada fi musallahu, dia akan duduk di tempat dia sembahyang. Tak pergi mana-mana hatta tatlu'a syamsu, sapalah matahari terbit, sapalah cerah. Kita boleh guna ni. Kita boleh amal. Begitu juga riwayat yang lain disebut dalam Tirmizi, man shalla ghadah. Barang siapa yang sembahyang subuh, Nabi kata fi jama'atin, syarat dia sembahyang subuh jemaah lah, bukan sembahyang subuh seorang di rumah. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk buat apa? Bi zikrillah hatta tatlu'a syamsu. Dia duduk zikir pada Allah Ta'ala sehinggalah matahari cerah, matahari terbit. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, pahala dia seolah-olah dia melakukan umrah dan haji. Subhanallah. Nak pergi sungguh tak ada piti. Nak dapat pahala pergi ni. Ni Nabi kata, siapa-siapa yang sembahyang subuh kemudian dia duduk dulu. Ada riwayat yang lain duduk secara kerana Nabi tak berubah tempat duduk. Duduk kerana duduk tahiyat akhir. Kau ada di sini dengan makna kata Nabi duduk tahiyat akhir, tak berubah pun, tak buka pun. Tu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk sapalah terbitnya matahari, duduk lagu tu, tak gimana. Jadi pahala dia cukup sah, tuan-tuan. Pahala cukup sah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seorang laki-laki di dalam jamaah lebih ia atas sembahyangnya seorang diri 25 darjah. Ini sembahyang di dalam negeri. Fa idza sallaha bi ardin falatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balawat salatuhu 50 darajah. Maka apabila sembahyang akan dia dengan berjamaah di dalam musafir, maka menyempurna ia akan wuduknya dan rukuknya dan sujudnya, yakni dengan sempurna segala syaratnya dan segala rukunnya, sampailah sembahyangnya akan 50 darajah, kerana tiada muakkad berjamaah pada orang musafir kerana musyaqqahnya. Ini bagi orang kelebihan orang yang sembahyang sembahyang ketika bermusafir. Ketika orang yang bermusafir tetapi dia dapat menyempurnakan sembahyang, walaupun dia musafir dia dapat sembahyang jemaah juga. Kalau orang tidak musafir,
Sebab tu atas tadi tu dia kata ini sembahyang di dalam negeri. Kalau tuan-tuan kuasa. Mana kita tidak musafir lah. Dah, kita duduk satu tempat kediaman dan sebagainya. Kalau kita sembahyang tu dapat sebanyak begitu 25, 27 dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang sembahyang musafir, sembahyang musafir, padahal Allah Ta'ala dah bagi dah kelebihan bagi orang yang musafir. Dapat gapo dia? Dapat orang panggil qasar jamuk. Dia dapat qasar jamuk dan sebagainya. Tetapi dia dalam masa yang sama, dia tidak qasar jamuk. Tetapi dia sembahyang secara berjemaah dalam keadaan bermusafir. Ia menyempurnakan segala rukuk dia, sujud dia, sempurna segala syarat dan sebagainya. Sepatutnya dia akan dapat 25, tetapi dengan musafir dia akan dapat 50. Fa idza sallaha bi ardin falatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagat salatuhu 50 darajah. Dia akan dapat 50 darjah. Dah. Makna kata gapo sini? Maka apabila sembahyang akan dia dengan berjemaah di dalam musafir. Maya qasar jamuk juga tapi jemaah. Gitu ibarat dia dah. Tetapi ya semaya jemaah juga, tidak maya seorang, maka pahala dia akan dapat 50 berbanding dengan orang yang duduk yang menetap di dalam negeri semaya dapat 25 darajah. Ni kelebihan bagi orang yang musafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'ata arba'ina yauman. Siapa-siapa yang semaya jemaah sebanyak selama 40 hari berturut-turut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.